المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, yang berbahagia dan Mak Puan, keluarga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi meneruskan pengajian bulanan Darul Wahdah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita alhamdulillah sudah berada di tanggal 2 Safar. Kita sudah berada di bulan yang kedua, bulan Islam, dan kita sedang menuju ke satu bulan yang bersejarah kepada kita semua. Itulah bulan yang ketiga dalam takwim Hijri, yaitu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah merupakan bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Rasulullah bersabda, "Man azama bi maulidi kana ma'i fil jannah." Siapa yang membesarkan kelahiranku, maka dia akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Jadi sewajarnya kita bila menghampiri Rabiul Awal dan berada dalam bulan Rabiul Awal, kita memuliakan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai bentuk memuliakan baginda dengan berselawat lebih banyak, dengan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghayati sirah dia. Jadi itu menunjukkan kita mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu saya ingat untuk hari ini dan juga bulan depan kita baca sikit kat mana kita boleh baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam kitab karangan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi yang dinamakan Asy-Syama'il Muhammadiyah wal Khasail Mustafawiyah. Dalam kitab ini diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang dirinya, tentang kehidupan dia, akhlak dia. Banyak dia bawa hadis-hadis dalam kitab ni.
Jadi insya-Allah kita bacalah dekat mana yang kita mampu dalam keadaan COVID-19, you know. Bolehlah tuan-tuan semua jarak. Itu minta semua pakai purdah belaka warna putih, masuk orang dekat. Semua saya heran kadang-kadang di masjid semua pakai main bawa sejadah sendiri, pakai mask, duduk jarak, bayang pakai salam, tak ada makna. Duduk dekat-dekat. Kadang-kadang kita ni tak apalah, tak salah pun orang suruh main kat kita. Jadi kita menjadi semua salah. Tak apalah, kita ikhtiarlah cakap mana boleh. No, alhamdulillah ada orang hari dah Pulau Pinang tak ada lagi. Ada orang lepas ada 2. Kedah tu naik turun kemarin 9 kes. Jadi ni yang kita takut. Mudah-mudahan dia tak merebak lagi lah. Putui terus. Putui itu bergantung pada kita jaga. Kita tak jaga, habis. No, kita tengok kadang-kadang ada tempat-tempat kita berani nak pergi. Berani nak pergi kedai emas berderet pakai topi cari pulut dakar. Tak ada SOP apa dah. Pelik pun banyak duit orang rupanya dia pun tak bayar rumah bulan buluh ni. Tak bayar apa semua, dia pun pilih orang ikut boleh. Tak apalah rezeki. Tapi apapun kita jaga. Untuk kita jaga kita. Dia tak ada ubat dia jaga, dia nak bagi penyakit. Baiklah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak tengok hadis yang pertama berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Raja Quwaina bin Sa'ad an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil-tawil al-ba'i wala bil-qasir wala bil-abyad al-amhaq wala bil-adam wala bil-ja'l al-qatat wala bil-sad yab'asullahu ta'ala ala ra'si 40 sanatan fa'aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanatan wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ni hadis ni dia cerita tentang rupa keadaan junjungan besar yang kita kasihi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi. Bentuk badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak tinggi. Dia tak tinggi merenjong sangatlah. Nak kata dia orang tinggi, bukan. Kemudian tidak terlalu rendah sangat pun tak, tinggi sangat pun tak. Kira cantiklah keadaan tu kan. Kita kalau rendah sangat pun orang kata hang ni rendah sangat. Bila tinggi sangat pun dah hang tinggi. Jadi kau panggil panjang. Ada kawan dia orang Datuk lah ni, Datuk Zulkifli Yahya, dulu pemuda pula ni bakat.
Maknanya dia tu dia duduk depan rumah saya dulu ni. Jadi kecil-kecil dia duduk pergi main kat tu. Dia panggil kat dia Zul Panjang. Jadi gelak-gelak ni pun tak bagus. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kamu menggelar dengan gelaran-gelaran yang tak baik. Nabi dia tinggi sangat pun tak, dia rendah sangat pun tak. Steady, itu melambangkan cantiklah. Kemudian kulitnya tidak putih melepak dan tidak pula hitam. Putih pun tak, hitam pun tak, no? Dia tak putih sangat. Ada orang putih sangat, ada tengah hitam sangat, no? Ada tengah antara, tengah-tengah. Saya tak hitam, cuma tak apa cerah jadi dia cantik, no? Kemudian tidak berketak kerinting. Rambutnya tidak berketak kerinting. Nak kata kerinting pun tak, no? Kerinting sangat pun bagi elok-elok lah. Tapi ada orang lupa begitu kan. Tentu ingat dulu zaman Mak Puan dulu orang pergi kerinting rambut. Pergi kerinting rambut, tambah nak nikah pergi buat siap rambut bagi kerinting. Balik main tidur dulu. Esok nak zandil, malam ni tidur dulu. Tidur atas lantai cari dia betul rambut. Mudah jaga susah dulu kan. Ada tengah orang kerinting. Nabi dia tak kerinting. Dan juga tidak pula lurus. Nak kata lurus betul terpacak itu pun tak juga. Dia di antara kerinting dan juga lurus, ya. Cantik dah rambut dia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus baginda menjadi rasul ketika umurnya 40 tahun. Ba'ina sanatan. 40 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala lantik dia menjadi nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 40. Nabi ni makna nak memimpin ummah, no? Nak memimpin ummah seluruhnya. Ummah bayar tu dia matang dah 40. Kita pun tuan-tuan umur 40 jangan duk buat kelaku 25, no? Dia sudah menjadi contoh, patut menjadi contoh ikutan kepada orang lain. Kalau dalam rumah ayah 40 tu, anak-anak dia jadi role model lah. Dia kena berubah lah. Tak boleh duk pi wili, duk pi angkat daya satu lagi. Umur 40 bukan masa dia lah. Masa untuk jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, no? Ketika umur itu 40 tahun dia dilantik menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Apa kerja Nabi? Ialah ajak manusia sembah Allah dan menjauhkan diri manusia ini daripada apa-apa yang melampaui batas-batas Allah. Umur berapa nak menjadi contoh? Tuhan sebut dalam Quran lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan yang hasanah, yang cantik, yang elok. Maksud umur 40 elok dah. Tengok tang mana pun elok, tengok tang mana pun sempurna. Ini satu perkara yang harus kita belajar daripada Rasulullah.
kita dah umur 40, banyak benda kita kena berhenti. Persediaan untuk nak sampai 40 kita dah belajar, kita dah mengaji, kita dah apa semua sampai 40, maka lengkap pada diri kita segala kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan kita baca sejarah Nabi 40 jadi Nabi. Kita kena reti Nabi itu untuk apa? Allah kata untuk bawa ajaran Allah, untuk menjadi contoh. Kalau umat Islam dia ada target ni, lelaki ke perempuan, umur 40 jadi orang yang berguna, boleh memimpin, kan? Maka cantik dia, cantik. Lepas tu orang letakkan 40, maknanya nak bagi kita ingat dalam Islam ni bila naik umur gaya tu, maka dia bukan lagi orang yang jadi masalah ke apa ke, dia dah mampu memimpin. Dan kita maksudnya kena ada target, kena ada target. Kita ada anak-anak ke, ada siapa, kita sendiri ke, dia ni sampai tahap ni mesti dah selesai dah semua. Dari segi akhlak dia nak jadi contoh, ibadat dia, kan, ibadat dia sempurna. Tapi kita kadang-kadang tak gajik lagu ni sampai 55 Fatihah tak tui. Dulu orang kata MP lah belajar, tak apalah, nantilah habis kerja ni senang je lah. Umur 55 Fatihah tak tui. Pasal apa? Pasal kita tak baca sirah yang insan yang Allah Ta'ala tunjuk macam mana nak jadi manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi betul Tuhan tetap 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah selama 10 tahun. Di Mekah sebelum hijrah tu, setelah dia dilantik menjadi Nabi, 10 tahun duduk di Mekah, kan? Di dalam keadaan dakwah yang mula secara secara senyap-senyap sampailah 10 tahun, kan? Baginda di situ duduk di Mekah, tinggal di Mekah selama 10 tahun, dan di Madinah 10 tahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan baginda pada umur 60 tahun. Duduk di Mekah 10 tahun, Madinah 10 tahun, lepas tu wafat. Itu kepimpinan Nabi SAW. Tuan-tuan tengok, dia tak memimpin sampai umur kat 100 tahun, 20 tahun. Dia ada had masa dia Tuhan bagi, kan? Umur dekat 60 lebih pada tu, yalah kita lah, kata kita boleh, tapi orang tengok kau hidup nyanyuk, kau hidup merapu, kan, kau hidup tentu lah. Jadi Allah susun lagu tu kita punya perjalanan. Kalau Allah bagi umur lebih tu, alhamdulillah lah. Tapi dari segi apa nak kata lagu tu lah lebih kurang 40 ke 60. 40 jadi Nabi, 10 tahun di Madinah, Mekah 10 tahun di Madinah. Makna tengah tegas kita tengok macam mana kejayaan Rasulullah SAW. Di Mekah berjaya tanam akidah di dalam diri orang-orang Mekah yang begitu hebat, begitu kuat. 10 tahun. Ada setengah lah riwayat kata 13 tahun, ada sejarah lah. Tapi dalam hadis ni Anas bin Malik ni 10 tahun. Macam mana dia buat? Kita tengok, baca dalam sirah,
orang kaya yang terdidik, orang muda yang terdidik, kan, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat. Berapa tahun Nabi didik mereka? 10 merdeka. Kita tuan-tuan kalau 10 tahun mengaji agama, duk betul ain pun tak betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa itulah. Orang kata ain dia waladolin. Itulah bosi. Ni tengok boleh merubah manusia 10 tahun. Lahir insan-insan yang hebat dan mewafatkan baginda pada umur 60 tahun. 60 tahun Allah wafatkan Rasulullah SAW, dan tiada uban di atas kepalanya, dan janggutnya yang melebihi 20 helai. Janggut dia, rambut dia tak ada uban sangat, ada tak lebih sudah 20 helai, kata Sayyidina Anas. Kita janggut ada 20 helai, betul lah. Dia putih semua. Dia putih semua. Kadang janggut kita kat PKP ni habis, tak habis lah, setahun lagi. Tuan-tuan sekalian, maknanya itu keadaan Rasulullah SAW. Diri dia seorang yang cantik lah. Baginda seorang yang sempurna, yang mempunyai kriteria dia hebat. 40 tahun dah dilantik menjadi Nabi, 10 tahun berjaya mendidik manusia di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi penuh dengan kejayaan, mengubah manusia daripada jahiliyah kepada Islam. Tuan-tuan, satu kejayaan yang besar dalam hidup Rasulullah yang harus kita renung. Kita sebagai umat dia, apa kejayaan kita pula dalam berjasa kepada agama, dalam berjasa kepada ummah. Habis tak ada pun kita memimpin dalam ummah pun berapa tahun dah. Kita tengok ini sebab tu dia katakan uswatun hasanah, role model Rasulullah SAW ni bukan saja kepada kelaku dia, perangai dia, tapi dari segi kriteria Nabi yang Allah utus sebagai seorang manusia yang sempurna, khairul bashar, manusia yang terbaik dari segala aspek, kan? Sebab tu Nabi kata adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku dengan sebaik-baik, seelok-elok pendidikan. Tuhan didik dia sendiri.